Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Biamin bin Ahmad selaku pensyarah kursus kebudayaan kebangsaan. Saya Muhammad Ghazali bin Abdullah dan juga dua rakan saya iaitu Muhammad Adib bin Ahmad Piah serta saudari Siti Fatimah Azhara binti Rosri. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tugasan 3 yang bertajuk Generalisasi terhadap perkembangan dan perubahan budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Baiklah, kita lihat 3 fokus utama yang akan kami bentangkan pada hari ini, iaitu yang pertama sosiopolitik, yang kedua sosiobudaya dan juga yang ketiga sosioekonomi. Bagi sosiopolitik, budaya Melayu bermula dari desa dan kampung, kemudian diikuti dengan daerah atau jajahan dan seterusnya menjadi sebuah negeri. Ketua kampung merupakan pemimpin terkecil dan pembesar menjadi pemimpin peringkat daerah, raja sebagai pemimpin atau ketua organisasi dalam budaya orang Melayu. Menurut Ralph Linton dan Ismail Hamid tahun 2000, organisasi politik penduduk Melayu terdiri daripada unit-unit politik yang kecil pada peringkat desa yang diketuai oleh pemimpin yang bernama penghulu. Manakala menurut Wertham dan Ismail Hamid pula, mereka berpendapat ciri-ciri organisasi politik tradisional pada peringkat awal terbahagi kepada 3 jenis. Baiklah, seterusnya kita lihat pula perkembangan budaya Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Hindu-Buddha. Budaya Melayu mula berkembang daripada bantuan penguasaan bagi satu kawasan yang kecil kepada sebuah organisasi politik yang besar dan menguasai jajahan yang luas. Sistem pentadbiran politik Hindu telah dibinjam oleh orang Melayu dan dilaksanakan setelah dilakukan berbagai penyesuaian. Ketua negara memimpin kerajaan yang digelar sebagai raja ataupun istilah raja ini dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Dan mengikut pengaruh Hindu-Buddha ini juga, raja berketurunan daripada dewa-dewa. Raja seperti yang disebut dalam Hikayat Pandawa 5, saluran daripada kitab Mahabharata dikatakan sebagai berketurunan daripada dewa-dewa atau tuan-tuan yang dipanggil Devaraja. Segala kata-katanya iaitu raja perlu dipatuhi. Siapa yang ingkar dianggap sebagai menderhaka sehingga boleh dihalau negeri. Seterusnya kita lihat raja juga dianggap sebagai berdarah dewa atau penjelmaan dewa. Contohnya, raja-raja di Pulau Jawa telah mendirikan istana mereka di tempat yang tinggi seperti di gunung untuk kerajaan Sailendra. Sistem pelantikan raja dan pegawai tinggi kerajaan juga hanya berdasarkan keturunan. Raja dipilih daripada putera yang dipanggil sebagai anak gahara, putera raja daripada permaisuri yang sah. Pelantikan orang besar untuk membantu perjalanan pentadbiran negara juga adalah berdasarkan sistem astrologi Hindu seperti orang besar berempat, berlapan, ber-16, 32 sebagaimana yang diamalkan di negeri Perak, Pahang hingga ke hari ini. Wujudnya juga sistem kasta dalam masyarakat, pemerintahan golongan raja, para bangsawan, golongan agama dan juga rakyat dipisahkan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pengaruh Arab dan juga Islam terhadap sistem. Baiklah, seterusnya kita lihat lagi pengaruh Arab dan juga Islam terhadap sistem pentadbiran masyarakat Melayu. Dari segi institusi kesultanan,
Konsep diraja diubah sifatnya daripada penjelmaan dewa pada zaman pengaruh Hindu-Buddha kepada pemerintahan atau pemimpin rakyat sahaja. Kemudian istilah sultan dalam Islam dipanggil sebagai Zilullah fil alam, iaitu yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi, dan gelaran pemimpin sebagai Khalifatul Mukminin, iaitu pemimpin yang mukmin. Dari segi konsep daulat pula, lambang kepada seseorang raja yang memerintah mempunyai kuasa tertentu. Sesiapa sahaja yang melanggar arahannya atau dahaga akan menerima tulah, iaitu akibat dan kesan terhadap ingkar kepada sesuatu arahan tersebut. Mengangkat kedudukan sultan ke tahap yang tinggi dan menimbulkan penghormatan rakyat. Pengaruh Arab dan Islam juga telah merubah sistem perundangan masyarakat Melayu. Yang pertama, undang-undang bertulis, undang tidak bertulis, adat temenggung dan juga adat berparti. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu berpegang kepada perundangan yang berasaskan tradisi Hindu-Buddha. Dan hukum kanun Melaka menetapkan jenis hukuman berdasarkan kelas seseorang. Dan kedatangan Islam telah memperkembangkan undang-undang bertulis dan mengubah mengikut konsep agama Islam. Sultan pula dikecualikan daripada tindakan undang-undang. Ini telah melambangkan kedudukan raja sebagai kuasa tertinggi dan ciri-ciri khusus yang menekankan sistem permesyuaratan. Musyawarah lebih hampir pada sistem demokrasi. Semua suku mempunyai suara dalam menentukan pelantikan raja dan orang-orang besar. Maknanya tidak ada lagi sistem kasta seperti yang diamalkan pada zaman yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha. Selepas menerima pengaruh Hindu-Buddha, Arab dan juga Islam, masyarakat Melayu tidak terkecuali untuk menerima pengaruh Barat. Kita lihat budaya Melayu sebelum proses penerimaan pengaruh Barat dan juga budaya Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Barat. Yang pertama, sebelum proses penerimaan pengaruh Barat, pemerintahan mengamalkan sistem beraja, kuasa dan kepimpinan berkait politik berpusat di kalangan golongan pemerintah. Kuasa sultan atau raja adalah pemerintah mutlak dalam pentadbiran negeri masing-masing. Kemudian kita lihat selepas pengaruh Barat pula, Barat telah menggunakan sistem demokrasi yang diamalkan sehingga hari ini. Itu sistem ini telah menghapuskan sistem feudal Melayu, iaitu pemerintahan beraja yang berkuasa mutlak. Demokrasi ini sebenarnya telah menghadapkan kuasa sultan, yang mana sebelum ini pemerintah mutlak dalam pentadbiran negeri masing-masing. Kuasa raja menjadi terbatas kepada agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Di Malaysia, negara kita telah mengamalkan demokrasi berparlimen, diamalkan di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Dilihat kesannya berlaku sehingga hari ini, sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Akhir sekali, untuk sosiopolitik, kita lihat pengaruh Barat. Kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti. Ia tidak ada lagi keputusan raja semata-mata. Pemilihan pemimpin secara demokrasi juga dilakukan berdasarkan pandangan, sokongan dan aspirasi rakyat terhadap calon yang difikirkan layak. Pemilihan pemimpin dilakukan dalam pilihan raya yang diadakan Malaysia dan diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, dipilih berdasarkan sistem giliran pada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun sebagai Ketua Negara dan Pemilihan Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. YDPA turut memegang kuasa ke atas sistem perundangan, ketenteraan agama Islam, pentadbiran, kehakiman dan sebagainya. Peruntukan ini sebagaimana yang saya sebutkan terkandung dalam Perlembagaan Malaysia sejak mula diperkenalkan setelah Malaysia mendapat kemerdekaan dari Kerajaan British pada 1957. Itulah kita lihat pengaruh budaya luar seperti
Hindu-Buddha, pengaruh Arab dan Islam dan juga Barat ke atas sosiopolitik masyarakat Melayu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ghazali. Seterusnya kita masuk pula kepada subtopik yang kedua, iaitu sosio-budaya masyarakat Melayu sebelum dan selepas penerimaan budaya asing. Baiklah, kita lihat sosio-budaya Melayu sebelum proses penerimaan pengaruh asing. Jadi, sosial budaya Melayu pada masa dahulu mempunyai sistem kepercayaan primitif, iaitu animisma dan dinamisma. Animisma merupakan kepercayaan kepada ilmu-ilmu ataupun sihir yang melibatkan pemujaan terhadap roh bagi memperolehi bantuan, termasuklah bagi mengubati penyakit yang dihidapi oleh masyarakat. Kemudian dinamisma pula ialah mempercayai bahawa tenaga yang ada dalam roh, jiwa dan semangat dalam diri manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya mampu memberikan kesan positif dan juga negatif kepada manusia. Kita lihat contohnya, orang Melayu mempercayai bahawa padi ada semangat, tetapi semangat tersebut merupakan seorang wanita. Jadi mereka akan menyediakan alat-alat solek di rumah padi agar semangat yang dipanggil sebagai Sri Danggolami itu sukacita untuk menjaga semangat padi dan tidak melarikan dirinya. Kemudian mereka mempercayai adanya makhluk halus yang boleh memberi kesan positif kepada seseorang. Oleh itu, dari segi perubatan mereka akan menggunakan bomoh ataupun pawang. Kemudian penggunaan tangkal di rumah atau dipakai di badan untuk mengelakkan diri daripada jatuh sakit dan diganggu oleh jin. Seterusnya kita lihat pula sosial budaya Melayu selepas proses penerimaan pengaruh daripada Hindu-Buddha. Kita lihat dari segi bahasa, bahasa Sanskrit digunakan sebagai bahasa ilmu dan komunikasi di Asia Tenggara dan menjadi bahasa keagamaan. Jadi sebabkan itu, bahasa Sanskrit ini menjadi bahasa yang berkaitan dengan pemerintahan dan digunakan dalam bahasa Melayu. Antaranya perkataan dosa, manusia dan derhaka. Dan kita dapat lihat lagi contoh-contoh yang lain dalam bidang agama dan falsafah, kemudian istilah abstrak dan hubungan kekeluargaan. Contohnya dalam bahasa Melayu, agama, dewa, bidadari, syurga. Dan kita lihat dalam bahasa Sanskrit, dari segi sebutannya bunyinya agak sama, kemudian yang membezakannya adalah dari segi ejaan. Seterusnya kita lihat pula sosial budaya Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Hindu-Buddha dari segi makanan. Roti canai atau prata dan puri pada asalnya ialah makanan kegemaran kaum India. Namun pada masa kini, roti canai berjaya meletakkan tarafnya bersama dengan nasi lemak dan diminati oleh sebilangan besar rakyat Malaysia. Kemudian roti-roti ini sedap dimakan bersama kuah dal, kari dan sambal. Jadi kita lihat pada hari ini, rakyat Malaysia sering menjadikan roti canai ini sebagai makanan kegemaran yang untuk sarapan pagi mereka. Kemudian dari segi kesenian pula, motif-motif yang berlambangkan haiwan seperti gajah, ular dan sebagainya terdapat dalam seni ukiran yang menghiasi rumah dan barang-barang perhiasan. Kemudian muzik tradisional Hindu turut termasuk dalam masyarakat Melayu khususnya di istana. Baiklah, diteruskan lagi dengan adat istiadat. Itu yang pertama, upacara perkahwinan ataupun adat bersanding. Jadi upacara persandingan akan diadakan sebagai kemuncak bagi upacara perkahwinan. Pasangan akan diletakkan di atas pelamin tanpa bergerak-gerak. Jadi upacara pertandingan seolah-olah menjadi satu kewajipan, sedangkan persandingan itu merupakan adat Hindu yang mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewi Sita. Dan sebab inilah pengantin baru digelar sebagai Raja Sehari. Kemudian penggunaan sirih, pinang serta beras kunyit merupakan pengaruh Hindu dan penggunaan beras kunyit bertujuan memberi semangat kepada pengantin berdasarkan kekuningan semangat padi. Kemudian adat melenggang perut.
Adat ini diamalkan dalam kalangan keluarga diraja dan juga rakyat jelata apabila kandungan ibu genap 7 tahun, 7 bulan. Perkara ini dilakukan oleh bidan dengan tujuan untuk membuang garuh ataupun kecelakaan yang mungkin menimpa ibu yang bakal bersalin tersebut. Ini adalah kepercayaan animisme kepada unsur gaib. Adat ini juga bertujuan membetulkan kedudukan bayi dalam perut ibunya. Bahan-bahan yang digunakan dalam upacara ini ialah beras kunyit dan buah kelapa agar ibu dapat melahirkan anak dengan mudah dan selamat. Adat ini juga dipanggil kirim perut oleh masyarakat Melayu di bahagian utara semenanjung Malaysia dan sesetengah tempat yang dikenali sebagai mandi tian. Pada mulanya, bidan akan membacakan jampi mantra dan mengandam wanita hamil tadi. Kemudian, tepung tawar dicalik ke muka ibu dan beras kunyit ditabur. Okey, yang seterusnya adalah adat berinai. Adat berinai dalam perkahwinan Melayu seakan menjadi kewajipan masyarakat Melayu pada masa kini. Corak lukisan inai di atas tangan kalangan masyarakat Melayu bermula sejak beberapa tahun ini merupakan gaya terbaru pengaruh daripada budaya Hindu India. Baiklah, kita lihat pula sosial budaya Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Islam ataupun Arab. Dari segi bahasa, banyak kosakata Arab yang terdapat dalam bahasa Melayu. Antaranya termasuklah dalam konsep ibadat seperti fardu, solat, azan, wuduk dan sebagainya. Jadi bentuk tulisan Arab iaitu berbentuk tulisan Jawi juga diterima dan menggunakan seluas-luasnya oleh masyarakat. Jadi ahli-ahli bahasa telah mengubah suai huruf Arab tersebut dengan menambah titik diakritis pada huruf yang sedia ada supaya dapat membunyikan perkataan Melayu yang tiada dalam tulisan Arab seperti huruf P dan G. Ekoran hal tersebut, kitab Islam tersebar luas menggunakan tulisan Jawi dan ini dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Kemudian dalam segi kesenian pula, pengaruh Islam juga terdapat dalam seni bina. Jadi reka bentuk Islam ini terkenal dengan bentuk geometri bagi menggantikan bentuk-bentuk haiwan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi reka bentuk ini terdapat pada rumah Melayu, masjid dan barang-barang perhiasan. Kemudian adat resam, jadi adat Hindu-Buddha diganti secara keseluruhannya bermula daripada kelahiran sehingga kematian. Contohnya pengebumian jenazah, majlis bacaan tahlil dan doa selamat, bacaan-bacaan ayat Al-Quran untuk mengelakkan gangguan iblis, syaitan dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, amalan adat Hindu-Buddha yang menggunakan ilmu sihir dalam perubatan, jadi digantikan apabila sebarnya pengaruh agama Islam, digantikan dengan bacaan ayat Al-Quran, tahlil dan doa-doa yang sebagainya lah. Seterusnya, sosial budaya Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Cina. Jadi dari segi bahasa, kebanyakan kosakata bahasa Melayu diserap daripada bahasa Cina berkaitan dengan aspek ekonomi dan nama barangan. Jadi berikut adalah antara senarai perkataan bahasa Cina dalam bahasa Melayu. Contohnya makanan dan buah-buahan. Perkataannya mi, teh, cincau, tauge, kuaci, tauhu. Dan seperti nama barang lain yang tersenarai di bawah dalam pakaian dan barangan dagangan, permainan, rumah peralatan dan manusia dan lingkungan ehwalnya. Seterusnya dari segi makanan pula, kaum Nyonya beremas tautin di Melaka dan Pulau Pinang. Kaum Nyonya ini berasal dari kaum Cina iaitu Amoy, Xiangmen dan Fukien. Jadi masakan Nyonya adalah gabungan masakan orang Melayu dan Cina. Kita tahu kita tahu budaya Baba Nyonya. Contoh masakannya adalah ikan bakar dan air asam, bubur cacah dan nasi kerabu. Jadi jenis-jenis makanan yang mengandungi kicap soya, sos tiram dan bola ikan
ikan, ayam atau daging merupakan pengaruh daripada budaya Cina yang kini menjadi sebahagian daripada makanan popular masyarakat Melayu. Jadi adalah dari segi adat istiadat pula, memberi sampul yang berisi wang kepada kanak-kanak atau orang muda pada hari raya merupakan pengaruh yang kian sebati dalam masyarakat Melayu. Jadi amalan ini diterima kerana tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi masyarakat Melayu juga ataupun orang Islam juga mengamalkan pemberian sampul berisi wang ini terutamanya pada sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pada seterusnya, sosial budaya Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Barat, iaitu dari segi adat istiadat. Apabila Barat menjajah tanah Melayu, nilai Barat mula menular dalam masyarakat yang kadang-kadangnya bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu pergaulan yang terlalu bebas, kemudian hiburan melampaui batas agama merupakan pengaruh yang negatif. Ketika majlis-majlis seperti sambutan hari lahir, lilin akan dibakar mengikut bilangan umur di atas biji kek. Terusnya lilin itu akan ditiup oleh individu yang diraikan. Masyarakat Melayu tidak seharusnya mendedahkan anak-anak mereka dengan budaya berparti dan berpesta kerana budaya ini akan merosakkan jati diri orang Melayu jika tidak dapat mengawalnya. Kemudian dari segi kesenian pula, dunia ini mula diperkenalkan dengan aliran-aliran muzik barat yang berbagai antaranya kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock, balada, pop, jazz dan lain-lain. Kemudian seni reka bentuk pula boleh dilihat dari bangunan-bangunan yang dibina dengan reka bentuk yang dianggap moden oleh orang ramai. Contohnya menara berkembar Petronas yang dibina berdasarkan berkonsepkan silinder. Terusnya dari segi bahasa, banyak kosakata Inggeris yang terserap dan dapat mengungkapkan pelbagai idea dan maklumat selaras dengan arus globalisasi. Jadi kebanyakan kosakata yang dipinjam adalah berkaitan bidang sains dan teknologi. Contohnya nitrogen, oksigen, global, ekonomi, komputer dan internet. Jadi dari segi perubatan pula, alam semangat dan alam rohaniah orang Melayu semakin lama semakin terpencil, terutamanya dalam kalangan mereka yang telah dididik dengan alam sekular sains. Jadi sebab-sebabnya saintifik menggantikan konsep magic. Pengaruh barat telah memperkenalkan ubat-ubatan kimia yang menggantikan jampi serapah. Ini berkaitan dengan orang dulu-dulu yang mengharapkan perubatan daripada bomoh. Jadi dengan penerimaan pengaruh barat ini, mereka memperkenalkan ubat-ubatan kimia yang mampu merawat penyakit. Seterusnya kita teruskan lagi dengan sosioekonomi. Baiklah, sosioekonomi Melayu sebelum proses penerimaan pengaruh asing. Jadi di sini saya senaraikan 4 poin. Yang pertama ialah ekonomi bersifat feudal. Apa itu ekonomi bersifat feudal? Ekonomi bersifat feudal ini adalah ekonomi yang diuruskan sepenuhnya oleh raja. Yang kedua ialah ekonomi sara diri dan barter juga digunakan. Apa itu ekonomi sara diri? Ekonomi sara diri ini bermaksud mereka memungut hasil hutan, membuat pertanian, pergi menangkap ikan hanya untuk digunakan untuk keluarganya sendiri dan juga diri sendiri sahaja, bukan untuk dijual. Tetapi jika ada lebihan barang, mereka akan melakukan sistem barter, iaitu sistem penukaran barang. Contohnya, individu A mempunyai ikan dan individu B mempunyai ayam. Jadi, mereka menukarkan barang tersebut tanpa berjual beli tapi menggunakan sistem barter. Seperti yang kita tahu, ilmu pelayaran ini memang profesionalnya adalah orang Melayu. Jadi apabila profesional ilmu pelayaran itu ada pada orang Melayu, iaitu hebat ilmu pelayarannya, maka mereka mempunyai kelebihan dalam berdagang. Jadi di situ apabila adanya perdagangan, makna Kesultanan Melayu Melaka ini memperoleh pendapatan daripada duty pelabuhan dan sumbangan dari negeri-negeri jiran. Kenapa Kesultanan Melayu Melaka ini memperoleh pendapatan daripada duty pelabuhan dan juga sumbangan? Disebabkan oleh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, mereka telah menjadi salah satu pusat perdagangan dan juga pusat pelabuhan yang paling masyhur. Bertepatan dengan poin yang keempat,
apabila adanya satu pelabuhan ataupun pusat perdagangan yang termasyhur, maka Kesultanan Melayu Melaka mengambil kesempatan untuk membuat sistem cukai kepada para pengeksport dan juga pengimport untuk menambahkan lagi pendapatan. Seterusnya adalah sosioekonomi Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Hindu. Jadi saya senaraikan 3 poin yang penting dalam slide ini. Yang pertama, masyarakat disusun mengikut susunan hierarki. Apa itu susunan hierarki? Jadi susunan hierarki adalah susunan kasta dalam budaya India. Yang kedua, masyarakat golongan bawahan yang terdiri daripada nelayan dan juga petani. Masyarakat golongan bawahan ini perlu membayar cukai, kepada ufti ataupun orang-orang yang sudah dilantik khas oleh raja, iaitu membayar cukai yang berbentuk emas kepada raja menerusi pegawai-pegawai raja yang telah dilantik khas untuk melaksanakan kutipan cukai. Poin yang ketiga ialah masyarakat bawahan mempunyai pekerjaan setara dengan kelas dan status sosialnya adalah sama. Okey, ekonomi pada masa itu tidak dapat menaik taraf kerana kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik kerana mereka melaksanakan kasta dalam zaman tersebut. Apabila adanya kasta, orang yang susah akan selamanya susah dan orang yang senang akan selamanya senang. Seterusnya adalah sosioekonomi Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Cina. Jadi di sini saya membuat 3 perkara yang penting. Yang pertama, memperkenalkan sistem barter dan juga mata wang. Jadi kerajaan Cina telah memperkenalkan dasar perdagangan bebas dan sistem barter. Hasil perdagangan yang dieksport daripada negara luar ialah benang, kain sutera, teh, kapas, tekstil dan juga barangan perhiasan. Jadi apabila adanya sistem mata wang ini, maka berlakunya perdagangan secara besar-besaran. Yang kedua ialah orang Cina mula melakukan kegiatan ekspor. Okey, kerajaan Cina telah memperkenalkan satu kegiatan ekspor dan mengeksport seperti yang saya cakap tadi, teh, kapas, tekstil dan juga barang perhiasan. Jadi orang Cina bukan sahaja mengekspor barangan tersebut, malah orang Cina juga mengekspor wang tunai berbentuk tembaga dengan banyak ke tanah Melayu, Borneo dan juga Sumatera. Ini adalah faktor penggalak yang menyebabkan pemimpin pada ketika itu berminat untuk menghasilkan mata wang sendiri. Dan yang terakhir ialah sikap yang positif. Jadi para pedagang daripada China ni menunjukkan sikap yang sangat positif yang memberi pengaruh besar kepada para pedagang ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sikap masyarakat Cina yang rajin, bertanggungjawab, berjimat cermat, berdisiplin dan bekerjasama dalam perniagaan ini dapat diteladani oleh masyarakat Melayu pada ketika itu. Baiklah, seterusnya sosioekonomi Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Barat. Jadi, poin yang pertama ialah sistem ekonomi kapitalis atau komersial diperkenalkan. Apa itu sistem komersial dan juga kapitalis? Okey, sistem ini diperkenalkan oleh British dengan mementingkan aspek kebendaan dan bukannya spiritual. Jadi, sistem ekonomi komersial ini diperkenalkan dengan memfokuskan kepada aktiviti pertanian dagangan, pelombongan dan juga perhutanan. Jadi, poin yang kedua pula ialah British memperkenalkan dasar pecah perintah dan juga wujudnya duit ekonomi. Baiklah, apa itu dasar pecah perintah? Dasar pecah perintah ini adalah pembahagian ekonomi dan penempatan mengikut kaum-kaum di tanah Melayu. Jadi seperti yang kita tahu, kita ada 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi Cina berada di bandar, Melayu berada di kampung dan juga India berada di pusat India berada di estate ataupun tempat yang orang buat kereta api
landasan kereta api. Jadi di sini apabila berlakunya dasar percaya ekonomi, automatik akan wujudnya dua ekonomi antara masyarakat bandar yang berteraskan ekonomi moden yang pesat membangun dan juga ekonomi tradisional yang juga dilakukan oleh masyarakat luar bandar. Jadi apabila berlakunya dasar pecah perintah ini, masyarakat Melayu kekal bekerja di sektor pertanian sara diri dan industri tradisi yang mempunyai produktiviti dan pendapatan yang rendah. Jadi seperti yang kita tahu, apabila berlakunya dasar pecah perintah ini, ketidakadilan juga turut berlaku kerana seperti orang-orang India dan juga orang Cina mendapat pendapatan yang lebih kerana tempat mereka itu adalah tempat yang strategik dan juga lebih maju berbanding tempat yang orang Melayu duduk. Jadi yang terakhir adalah sektor pengeluaran dagangan keuangan di tanah Melayu dimiliki dan ditadbir oleh British demi memenuhi kepentingan mereka. Seperti yang kita tahu, tujuan penjajah untuk datang ke negara kita hanya untuk mengaut keuntungan dan bukan untuk menolong kita. Jadi British ni lagi membuat lagi iaitu memfokuskan lagi pembangunan ekonomi dan pengeluaran pemprosesan barangan untuk dieksport seperti getah dan biji timah serta mengimport barangan makanan dan juga perkilangan. Baiklah, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita pun tahu negara kita pada ketika itu mempunyai sangat banyak dengan bahan mentah, terutamanya daripada biji timah dan juga emas. Jadi apabila negara-negara barat ini melakukan negara perindustrian, jadi mereka memerlukan biji timah untuk menghasilkan produk-produk seperti produk makanan dalam tin, tapi mereka tidak mempunyai biji timah yang banyak di negara mereka. Jadi mereka datang ke negara kita untuk mengambil biji timah untuk digunakan sebagai alatan untuk perindustrian mereka. Seterusnya, sosioekonomi Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Arab ataupun Islam. Jadi di sini ada 3 perkara yang penting. Yang pertama, Baitumal dihasilkan ataupun wujudnya Baitumal. Baiklah, apa itu Baitumal? Baitumal ini dibentuk bagi menguruskan hasil kutipan seperti cukai, jizyah, zakat dan sebagainya. Segala hasil yang diperoleh akan disimpan di dalam Baitumal dan digunakan untuk pembangunan negara. Jadi seterusnya adalah sistem perniagaan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Jadi bila kehadiran pedagang-pedagang Islam yang memberi pengaruh dalam sistem perdagangan kita, mereka juga membawa prinsip-prinsip Islam iaitu tidak boleh mempunyai riba, tidak boleh menipu dalam perniagaan dan juga tidak boleh mengamalkan sistem menipu dalam timbangan sebab prinsip-prinsip Islam ini mengharamkan semua benda itu. Jadi seterusnya ialah poin terakhir menggalakkan semua untuk saling bantu-membantu. Seperti kita tahu agama Islam ini membawa banyak sangat elemen-elemen yang positif, terutamanya dari segi disiplin, daripada segi sahsiah dan juga akhlak. Jadi yang terakhir adalah Islam menggalakkan umatnya hidup saling membantu untuk mengelakkan kemelaratan hidup bagi satu-satu golongan masyarakat dan menggalakkan pembayaran zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Bila adanya Baitumal ini, mereka membahagikan pendapatan ataupun duit-duit negara yang dapat itu daripada segi zakat dan sebagainya. Jadi tiada lagi istilah kasta apabila datangnya pedagang-pedagang Arab ataupun pedagang-pedagang Islam yang memberi pengaruh besar dalam sistem perdagangan kita. Jadi seperti yang saya cakap tadi dalam surah Al-Zariyat juga ada mengatakan dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian mereka tentukan yang menjadi hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri dari diminta. Ayat Al-Zariyat ayat 19. Kita teruskan lagi dengan sosioekonomi Melayu selepas proses penerimaan pengaruh Arab dan Islam. Jadi di sini ada 3 perkara penting. Yang pertama, mata wang dinar dan dirham diperkenalkan. Jadi pada ketika ini, kepesatan hubungan perdagangan antara masyarakat tempatan dan pedagang Arab telah menyebabkan mata wang dinar dan dirham ini diperkenalkan. Mata wang dinar dan dirham ini ialah duit shilling dinar dan
dan pitis timah dari pasir turut diperkenalkan ke Melaka oleh pedagang Arab dan India Muslim yang berdagang di Melaka. Jadi duit shilling timah ini dihasilkan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar pada tahun 1445 hingga 1456. Jadi jenis mata wang yang terakhir adalah jenis mata wang yang dihasilkan dan digunakan mengikut negeri. Jadi bukan senang-senang untuk menggunakan mata wang ni. Dia ada pembahagian antara negeri-negeri. Jadi di sini wang dinar yang terawal diterbitkan adalah dari Kelantan dan juga petani kerana pekerjaan melombong emas serta mencari emas. Urai itu di dalam sungai-sungai telah lama dijalankan pesat di negeri Kelantan. Jadi jenis mata wang yang dihasilkan untuk digunakan mengikut negeri ini, contohnya Johor. Johor menggunakan mata wang timah yang berbentuk ayam jantan hinggap di beberapa cincin wang perak dirham dan wang emas kupang dan dinar. Jadi di Kelantan pula menggunakan wang dinar emas kerana pada ketika itu negeri Kelantan sudah menjalankan ataupun membuat penggalian emas secara pesatnya, jadi dia boleh menghasilkan mata wang berbentuk emas. Baiklah, ini merupakan contoh-contoh mata wang yang diperkenalkan. Kupang emas yang berasal dari negeri Johor, wang timah berbentuk ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin di Kedah. Tengok ayam jantan berada di gelung-gelung dan kemudian ada ayam jantan. Itulah ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin. Dan yang terakhir ia contoh dinar matahari yang diperbuat daripada emas yang berasal daripada negeri Kelantan. Kerana pada waktu itu negeri Kelantan mula membuat pelombongan emas secara besar-besaran atau secara pesat lah. Jadi di sana terhasilnya dinar matahari. Baiklah, ini ialah rujukan yang telah kami gunakan dalam menghasilkan tugasan yang ketiga ini. Sekian, terima kasih.